Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Humaira, Nur Hidayah, Dhira Osman, Hanis Sofia, Hasmiza Husin, Faris Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Azmin Bakar, Ayman Sulaiman, Azizul Karya, masya-Allah sahabat saya. Ahlan wa sahlan. Ismail Zakaria, Nur Hayati Yusof, Suhaila Muhammad Yusof, Nur Atika Jahari, Sida Saha, Humaira, Nur Hidayah, dan semua yang hadir pada malam ni. Marzia Mansur, terima kasih tuan-tuan ya atas kehadiran tuan-tuan. Walaupun saya percaya tuan-tuan punya komitmen, punya berbagai urusan, tapi masih lagi punya kesempatan untuk mendengar ayat-ayat yang indah ni. Mudah-mudahan menjadi rawatan buat hati kita yang muskil, hati kita yang ada masalah. Abu Auni, Sharifah Isa, Charlie Marin, Azizan Aziz, Unsa Ansi, Laila Dila Rosa, Masya Allah, nama apa ni? Sarah Syamsuddin, Nisa Nur Hasana, Zawi Ghazali, Nura Yunus, semua yang hadir pada malam ni. Seperti yang saya janjikan kepada tuan-tuan, malam ni saya akan sempurnakan kisah tentang peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW, fitnah yang berlaku kepada baginda SAW, bahawa baginda mencintai isteri kepada anak angkat baginda SAW yang namanya Zaid bin Harithah. Dan begitu juga saya akan kisahkan pada malam ni tentang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang telah pun mendapat gelaran Al-Faruq. Kesan dari satu peristiwa, iaitu baginda Sayyidina Umar memukul, menebas, memenggal kepala si munafik apabila munafik itu enggan menerima apa yang telah ditetapkan Nabi SAW dalam keputusan baginda SAW. Walaupun keputusan itu beliau berentap dengan seorang Yahudi, dan Yahudi itu boleh terima keputusan Nabi kita SAW, tapi si munafik ini nampaknya hatinya keras, hatinya buta, hatinya seperti yang digambarkan dalam hadis bahawa iman si munafik ini hatinya gelap katup, tertutup, tak nampak kebenaran langsung, yang mengakibatkan dia gagal untuk menginterpretasikan, menerima apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sedangkan Allah telah menjelaskan yang telah kita bacakan semalam, maka li mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak wajar bagi seorang yang beriman kepada Allah di kalangan lelaki atau perempuan, tatkala diputuskan satu keputusan oleh Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dia mengatakan, tak, aku ada keputusan lain, aku tak setuju, aku ada pilihan lain. Tak boleh tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana orang beriman ini sifat mereka adalah sami'na wa ata'na. Jadi tuan-tuan, ini yang akan saya kupas pada hari ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua untuk memahami kalamullah. Kerana tiada yang lebih indah bila kita hidup dalam dunia ini, kita memahami apa yang Allah kehendaki. Jadi sabar tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi sebelum tu saya sampaikan pesan daripada penaja Telaga Biru pada malam ni. Jangan lupa milikilah Habatus Sauda, namanya Black Seed Al-Birkah. Birkah datang perkataan barakah, ya tuan-tuan. Begini cara penggunaan yang mudah aja tuan-tuan. Buka macam ni, ya, kemudian ambil dua, contohnya kan, nampak dua. Ni saya nak tunjuk pada tuan-tuan ni, dua biji macam ni. Tengok penggunaannya. Ni nampak dua. Jadi Habatus Sauda ni disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, telah kami kapsulkan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah dia beri energi kepada kita, InsyaAllah lebih kuatan kepada kita, terutamanya mengalami zaman pandemik pada masa ini. Kerana dalam hadis mengatakan, makan Habatus Sauda ni adalah kesembuhan daripada semua penyakit melainkan kematian. Tuan-tuan dapatkan di Telaga Biru, makanlah dan hadiahkan untuk ayah ibu kita, golongan yang terdedah kepada penyakit pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seorang sahabat saya berkata, kalau nak pisahkan susu pada anak menjelang 2 tahun, ambil ni tadi Habatus Sauda ni tadi tuan-tuan, ambil, belah dia, kan dalamnya ada minyak. Ambil ni, nampak dalamnya belah, dan kita boleh keluarkan minyak dan sapu pada tempat minum anak kita, pada susu isteri kita, supaya anak itu rasa pahit dan dia boleh berhenti menyusu bila menjelang umurnya 2 tahun dan menyusu 2 tahun, ya tuan-tuan, ataupun mana-mana ibu yang ada masalah. Tengok tuan-tuan, saya boleh kunyah. Alhamdulillah, sedap.
Jadi ambil 2 biji pagi, 2 biji petang puasa insya-Allah. Terima kasih daripada terlalu atau penajaan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk sekalian kita pada musim berlakunya ujian pandemik sekarang ni tuan-tuan. Minum air. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, ayat yang kita huraikan pada malam ni adalah ayat ke-35 dan 36 berkaitan dengan rumah tangga Rasulullah SAW, rumah tangga para sahabat dan rumah tangga kita pada hari ini tak terkecuali. Maklumlah badai datang, taufan datang, hujan lebat datang, kerana kehidupan kita ni, kata Syekhul Islam, ibarat panas dan juga hujan. Ada waktunya ia panas, ada waktunya ia hujan. Itulah menyempurnakan kitaran hidup musibah dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi ada waktu tenang, ada waktu lapang, waktu tenang, waktu lapang, ada waktu kita susah dan dihimpit kepayahan. Bagaimana cara kita menghadapi situasi sukar itu, tuan-tuan dimulai Allah sekalian, Jadi baik, kita lihat ayat 35 dan 36 pada malam ni bagi memiliki tafsir Munir. Buka pada jilid yang ketiga, muka surat ke-76 seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Baik, lihat pada ayat ke-35 Allah Taala menjelaskan, dan jika kamu bimbang terjadi persengketaan antara kedua suami isteri itu, maka kirimlah juru pendamai dari kalangan keluarga lelaki dan juru pendamai dari kalangan perempuan. Jika keduanya itu maksud mengadakan perbaikan, nescaya Allah memberi taufik kepada mereka itu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan dengan satu apapun, dan buat baiklah kepada kedua bapamu, kaum kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan juga yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, ini adalah ayat berkaitan dengan pertautan, perhubungan, kekeluargaan dan seterusnya masuk kepada perkahwinan dan seterusnya masuk kepada kemasyarakatan. Begitulah pembawakan ayat-ayat Allah SWT yang merupakan ibadah. Jadi ibadah ni kelanjutannya, kata Dr. Ratik Nabulusi, adalah hadara. Jadi menceritakan tentang ibadah nanti saya akan huraikan bahawa ia merupakan satu mata rantai ataupun jambatan membawa manusia kepada hadara, iaitu ketamadunan. Jadi balik kita kepada ayat 34 ini adalah kisah tentang bagaimana mempertautkan hubungan hati di kalangan suami isteri yang ada masalah. Masalah yang dimaksudkan itu adalah persisihan yang berlaku. Maklumlah macam-macam hal boleh berlaku. Kadang-kadang di peringkat awal berkahwin, seperti pernah saya bincangkan dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, menceritakan Sayyidina Sulaiman alaihi salam ketika duduk bersama dengan tenteranya mendengar kata-kata seekor burung jantan kepada burung betina, lalu baginda pun tergelak. Kenapa tergelak? Kerana Nabi Sulaiman memahami bahasa burung itu. Lalu Nabi Sulaiman berkata, wa kullu khattabin kazabun, semuanya setiap orang yang meminang itu, yang bertunang itu pendusta. Kenapa wahai Nabi Allah Sulaiman? Tanya para pengikut kepada Nabi Sulaiman, umatnya, jin dan juga manusia yang ada bersama-sama. Jadi tuan-tuan dalam hati dan dikasihkan, sekarang jawapan Nabi Sulaiman, aku mendengar burung jantan itu berkata kepada burung betina bahawa kalau engkau terima pinanganku wahai betina, wahai burung betina, aku akan binakan untuk mahligai dari kaca. Mana mungkin seekor burung buat mahligai dari kaca? Tapi orang yang sedang meminang, orang yang sedang bertunang, orang sedang lamun cinta ni, kata-katanya penuh pendustaan. Jadi ketika sebelum berkahwin lain janjinya, lepas berkahwin rupa-rupanya tak seindah apa yang kita harapkan. Tuan-tuan, tu sebab orang boleh menyampaikan lagu-lagu yang indah, yang puitis, antara lagu yang menarik. Saya pun tak pandai menyanyi tuan-tuan, nyanyi tu hujan turun pula malam ni. Jadi itulah dia di antara sebab Allah mengajar kita bahawa dalam keindahan berlaku ada juga persisihan. Dan saya pernah cerita pada tuan-tuan kisah tentang sahabat Nabi yang namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Orang muda ini masuk Islam. Orang muda ni bersama dengan Nabi ketika kecilnya, usia 8 tahun, sebaya dengan Anas bin Malik radhiyallahu an.
Nabi memanggilnya, bertanya kepadanya, apa namamu wahai anak? Jawapannya, nama saya wahai Rasulullah adalah Hazan. Bukan Zahazan, Hazan, ha zainun. Nama saya ha, bukan ha, bukan ha pedas. Jadi dia berkata, wahai Rasulullah, saya ni nama saya Hazan. Maka Nabi kata, mulai hari ni aku tukar nama kau menjadi Sahal. Sahal ni maknanya mudah, tuan-tuan ni. Saya pernah ajar tuan-tuan, kalau orang kata kepada kita ahlan wa sahlan, kita jawab ahlan bikum. Kalau orang kata itu lelaki, ahlan bika, tapi kita kata bikum lah, macam assalamualaikum, menghormati orang lah, tuan-tuan. Kalau perempuan kata kepada kita kata padanya ahlan biki. Ahlan wa sahlan, orang kata kepada kita ahlan biki, maknanya jadilah kamu keluarga aku dan mudah bagimu. Itu doa. Kalau kita tampil ke satu tempat, contohnya orang kata kepada kita ahlan wa sahlan, kita jawab ahlan bikum, kamu pun adalah keluarga aku. Jadi Sahal ini adalah nama asal dia Hazan. Rasulullah tukar namanya menjadi Sahal. Kerana nama Sahal itu bermaksud kemudahan, kesenangan, kelimpahan. Maka Sahal ni, tuan-tuan, dia menyentuh apa pun jadi. Dia jadi ahli perniagaan antara yang terbilang di kota Madinah, tuan-tuan. Dan sebagai on top of that, sebagai satu lagi nilai tambah yang kesan nama yang baik ini, tuan-tuan, maka Sahal ini seorang yang mudah untuk berkahwin. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Kata para a'immatul hadis, contohnya dalam ahli sahabat, Sahal ni memiliki ramai isteri. Beliau berkahwin seorang. Ni cerita para sahabat, tuan-tuan, yang baik kita ambil. Jadi yalah, kalau berkahwin ini bukan kita membaca hadis abghadul halal lillahi talaq, perkara yang paling yang halal di sisi Allah tapi dibenci adalah talak. Sebenarnya itu hadis lemah. Kalau tidak ada pilihan dalam perkahwinan, mungkin dengan perceraian itu masing-masing bawa hala tuju masing-masing dan boleh berjaya, boleh jadi orang lebih baik. Tidak mengapa, tuan-tuan, tak ada masalah, kerana para sahabat pun ada seperti itu. Seperti Sayyidina Hasan, anak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pun memiliki isteri berpuluh-puluh orang, tuan-tuan, ya. Berkahwin seorang. Saya bukan galakkan, bukan maksud saya begitu, bukan. Tapi kalau perceraian itu jalan keluar dari masalah yang dialami, ia adalah satu benda yang dihalalkan dalam Islam walaupun tidak digalakkan. Tapi hadis tadi saya dah sebut, hadis itu bukanlah hadis yang sahih, bukan boleh jadikan hukum, tuan-tuan, ya. Jadi Sayyidina Hasan bila meminang seorang perempuan, ayahnya datang berjumpa dengan Sayyidina Ali yang masih hidup pada waktu itu. Maka Sayyidina Ali berkata kepada bakal biasanya, baik engkau jangan kahwinkan puteraku dengan puteri engkau, nanti sekejap jadi ceraikannya. Tapi lelaki tersebut, bakal biasanya, berkata, tak apalah wahai Abul Hasan, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, saya gembira untuk berbiasakan tuan, walaupun saya tahu nanti anak saya mungkin akan diceraikan seperti mana-mana perempuan yang diceraikan sebelum ini. Tapi perceraian itu perceraian yang baik, tuan-tuan, ya. Seperti yang Allah ajar dalam Quran, fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarihuhunna bima'ruf, fa'imsakun bima'rufin aw sarihuhunna bima'ruf. Maka kalau berkahwin itu, peganglah dengan cara baik, lepaskan pun dengan cara baik. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, walaupun mereka bercerai, tapi mereka meraihkan bekas isteri itu dengan berbagai penghargaan, tuan-tuan, yang telah kita pelajari sebahagiannya dalam ayat-ayat yang lalu. Jadi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ni salah seorang daripada figure Islam yang hebat, ahli perniagaan, seorang yang muda, seorang yang jujur, seorang yang ramah, seorang yang mulia. Kesan daripada doa Nabi pada namanya, nama Sahal itu tadi, tuan-tuan, Sahal. Walaupun dia berkahwin dan bercerai, tapi bekas isteri tetap sayang, tetap menghormatinya. Contohnya bila beliau jadi gubernur di satu tempat dan pulang ke Madinah, bekas isteri itu mengadakan menanti di pintu masuk Madinah, mengucapkan kepada Sahal, ahlan wa sahlan ya Sahal. Tengok, tuan-tuan, walaupun dah bercerai tapi dia bagi kerakyat hebat pada bekas isterinya, dan juga anak-anaknya pun dijaga dengan baik sekali, sebab mereka, bekas isteri itu tidak terkilan terhadapnya, ya, tuan-tuan. Sampai mereka mengadakan bekas persatuan bekas isteri Sahal. Tak ada. Tetapi nak cerita, bukan saya galakkan, tapi perkara ini ada dalam Islam, bahawa janganlah kita merasakan hina kepada orang yang bercerai itu, memandang rendah pada orang berstatus ibu tunggal ataupun duda. Tidak, tuan-tuan. Mungkin dengan cara itu mereka boleh memperbaiki diri dan ambil pengajaran. Jadi, tuan-tuan dimulai Allah sekalian, kembali kepada kisah ini. Seperti yang telah saya ceritakan semalam, sahabat Nabi namanya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, yang asal sebelum Islam dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad, keakraban hubungannya dengan Rasulullah SAW sehingga dipanggil Zaid bin Muhammad. Tapi bila datang Islam batalkan perkara itu, maka kembali kepada nama asal ayahnya. Dan ada sejarah yang saya telah ceritakan semalam,
Nabi telah mengahwinkannya dengan Zainab binti Jahshin, iaitu seorang sepupu Nabi yang sangat mulia, bangsawan, jelita, putih kulitnya, indah rupa parasnya. Nabi mengahwinkannya bagi mengelakkan pahaman atau pandangan adanya kasta dalam Islam. Ada golongan yang tinggi, syarif, ada wadhi', tak mau. Nabi tidak mau ada perasaan seperti itu. Syarif dan juga wadhi' maknanya yang tinggi, yang kasta tinggi, kahwin kasta rendah. Tak, Nabi tidak mahu adanya kasta-kasta. Nabi kahwinkan mereka, tapi perkahwinan itu nampaknya tak sekupu. Walaupun ada ayat yang menegur tindakan Zainab binti Jahshin, kerana manusia ini tidak suci daripada kesilapan, tidak sunyi daripada kelemahan. Maka Allah menegurnya dengan ayat yang telah saya bacakan semalam, maka li mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, dan pernah juga saya kisahkan kepada tuan-tuan tentang Julaibib. Ingat tak kisah Julaibib? Tak ingat lah tu. Julaibib, ingat Julaibib? Julaibib nama daripada jilbab, tasghir kepada jilbab jadi Julaibib, tudung yang kecil. Tak ingat? Yang lelaki yang kulitnya hitam, baunya busuk, tak diketahui nasabnya, meminang seorang perempuan dari keturunan bangsawan. Tak boleh cerita tuan, dah cerita banyak kali dah. Kalau nak dengar nanti kita dengar waktu lain. Saya nak fokus kepada perkara ni. Maka ada kisah yang dibawa oleh Qusas. Qusas ni maknanya orang menceritakan penipu lara. Mereka tidak mengikut manhaj muhaddithin dari sudut periwayatan, menceritakan bahawa Nabi menziarahi Zaid bin Harisah pada satu hari ketika beliau sakit. Zaid bin Harisah ni kuat tuan-tuan ya. Beliau lah yang telah pun mati syahid dalam peperangan Mu'tah. 3 orang panglima yang Nabi letak dalam perang Mu'tah kan. Yang pertama Nabi letak adalah Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah mati syahid, Nabi cakap itu betul wahyu daripada Allah, memang dia mati syahid. Ambillah Ja'far bin Abi Talib tempat gantinya. Kalau Ja'far juga mati syahid, gantikan tempatnya Abdullah bin Rawaha. Kalau mati juga Abdullah bin Rawaha, terpulang daripada kamu untuk pilih yang paling layak untuk menjadi ketua kamu menghadapi Rom. Maka umat Islam pilih Khalid Walid yang baru masuk Islam pada masa itu. Tahu kisah kan? Jadi Zaid bin Harisah ni seorang panglima tuan-tuan. Walaupun demikian, ketika berkahwin dengan Zainab, persepsi orang terhadapnya iaitu dia bekas hamba. Walaupun Nabi dah merdekakan, maka dia tidak boleh bersama dengan Zainab. Zainab merasa dirinya lebih tinggi. Memanglah dia keturunan Quraisy, bangsawan. Zaid ni bekas hamba walaupun dia orang Arab, tapi perasaan itu masih ada dalam diri masing-masing, rasa inferiority complex tuan-tuan ya. Sehingga akhirnya Zaid bin Harisah telah mengambil keputusan untuk menceraikan Zainab binti Jahshin, yang telah saya bacakan ayat ni daripada surah Al-Ahzab semalam. Maka Allah SWT telah pun, falamma qadha Zaidun minha wataran zawajnakaha, apabila Zaid telah menceraikan isinya Zainab itu, kami kahwinkan kau dengan Zainab wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semalam saya dah sebut, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah Quran itu dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentulah ayat seperti ini tidak ada dalam Quran, yang mana ayat itu jelas menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam percaturan baginda. Begitu juga surah Abasa menegur Nabi ketika Nabi mengabaikan kedatangan Abdullah bin Maktum, melayan orang-orang kaya. Dan begitu juga surah Al-Kahfi yang mana Allah cerita kepada Nabi jangan berkata satu perkara melainkan disandarkan kepada insya-Allah. Jadi ada banyak ayat dalam Quran yang menunjukkan ia teguran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Quran itu dicipta oleh Nabi kita, tentulah Nabi tidak bawa ayat-ayat seperti itu, kerana ia jelas teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita baca surah Al-Ahzab. Maksudnya yang penting kita tidak mahu terpengaruh dengan kata-kata golongan munafiqun, golongan Syiah, golongan Qusas, penipu lara yang pandai-pandai mengatakan bahawa Nabi kita memendam perasaan cinta sebagaimana Nabi Daud yang cinta kepada isteri Oreo, panglima tenteranya, sehingga membawa beliau pergi ke medan perang sampai mati kerana Nabi Daud tergilakan isteri kepada panglima. Ini cerita dusta tuan-tuan, cerita Israeliat dusta yang kita tidak boleh bawa kepada manusia biasa yang kita hormati, apatah lagi yang memiliki kedudukan Nabi Ul Azmi, Nabi mulia macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ayat ini membawa kepada kita satu perspektif apabila berlaku persengketaan dalam keadaan nasihat tidak berjaya, pisah tempat tidur pun tak berjaya, pukul dengan cara yang telah kita pelajari semalam pun tak berjaya. Ingat tuan-tuan ya, haram memukul isteri dengan penumbuk macam ni, tak boleh tuan-tuan.
Dr. Wahab Zuhaili membawakan riwayat-riwayat tentang perkara tersebut. Bagaimana nak pukul? Kita dah belajar semalam. Elakkan muka, jangan pukul depan orang ramai. Kalau pukul-pukul kat bahu, kalau nak pukul guna kayu sugi. Kayu sugi ni adalah besar macam pen kat tangan saya ni, tuan-tuan. Jadi ini adalah panduan dalam menangani isu isteri yang nusyuz. Yang nusyuz ni telah kita pelajari, maknanya murtafi' minal ard, maknanya isti'arah merujuk kepada isteri itu masa dirinya begitu mulia, dia mula sombong, ego, mungkin kerjanya pangkat lebih tinggi pada suami, mungkin pergaulannya, mungkin pembacaannya mengakibatkan dirasa dia lebih tinggi pada suami, maka itulah yang akan membawa kepada hukuman tersebut dilakukan dan diperintahkan oleh Allah, dan ia dalam konteks yang tertentu. Walau bagaimanapun Syekh Tahir Ibn Ashur berkata, alangkah baiknya kerajaan meneliti dan juga mengkaji, kerana takut-takut di kalangan orang jahil luasan yang tidak belajar bagaimana Islam menangani perkara ini dengan mudah-mudah memukul isterinya seperti berlaku kat UK, iaitu keluarga Islam itu dibawa ke mahkamah dan si lelaki telah mendakwa dia mengikut kitab mukaddas, kitab suci, padahal itu saja yang diikutnya, yang lain dia tak mau ikut. Diikut pukul isteri dia berdarah-darah sampai dibawa ke mahkamah di UK. Dia nak keputusan yang ada dalam Quran itu mengoverride apa yang terdapat di keputusan di UK, tak mahu tertakluk kepada undang-undang civil yang terdapat di UK. Ini merupakan fitnah kepada Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kami saya SMS lain putus-putus saya. Allahu Akbar. Ya, lain putus-putus. Cuba terputus lagi. Oh baik, terputus lagi. Cubalah buat apa yang sepatutnya. On and off balik semula ke? Okey, lagging, Allahu Akbar. Terputus terus dah. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, kembali kepada apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam ayat ini yang menceritakan tentang, jadi bila kita perhatikan kata Syekh Wahab Zuhaili, lain tak okey, ustaz lain tak okey. Lain problem Allahu Akbar. Tak apalah, siapa yang boleh dengar tangkap lain putus-putus. Bila kita perhatikan, Allah tidak ada menyebut kata memukul secara jelas kecuali pada ayat ini, dan juga ayat yang menerangkan perkara berkaitan dengan hudud. Maka ini menunjukkan bahawa ketidaktaatan isteri kepada suami merupakan dosa besar, sehingga Allah menekankan perkataan pukul di situ, dan pukul tak digunakan melainkan pada dua tempat sahaja dalam Al-Quranul Karim, pada ayat ini dan juga ayat berkaitan dengan hudud. Ya, mungkin line ustaz kurang stabil, kena ulang tengok nampak gayanya. Ulang yang saya tak stabil jangan Firdaus. Di Supuria Aki sini okey, Sepang line okey. Ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik Kuantan okey, terima kasih orang Kuantan, Intan Zuraini sini okey. Di mana ni Syaris. Baik kita sambung. Ya, jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam konteks kekeluargaan, dalam konteks suami isteri, panduan letakkan begitu lengkap, sempurna. Mana ada cara hidup yang begitu sempurna, tuan-tuan? Ceklah mana-mana ideologi agama lain, kalau ada sesempurna ini diajar oleh agama mereka. Inilah dia menunjukkan kepada kita, ma farratna fil kitab min syai', tak ada satu benda pun yang kami abaikan dari menyebutnya dalam Quran dan diterjemahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk kepada ayat 36, iaitu sembahlah Allah, jangan kamu mensekutukannya dengan satu apapun. Jadi ibadah ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama, contohnya Syekhuna Dr. Yusuf Qardawi, ibadah ni ada dua bentuk, satu ibadah umum, satu ibadah khusus. Ibadat khusus ni berkaitan dengan salat, puasa, haji, zakat yang kita lakukan, syahadah. Ini adalah ibadah khusus. Ibadah umum ni tuan-tuan, dia merangkumi masa yang sangat besar dalam kehidupan kita, bekerja, tidur, makan. Itu sebab dalam bab bekerja ni kita kena betulkan niat kita supaya ia menjadi sebahagian daripada ibadah. Apakah syarat-syarat kerja menjadi ibadah, tuan-tuan? Niat kena ikhlas, kerja tu mesti menepati syarak, mesti kita jalankan tanggungjawab, gunakan apa yang kita perolehi itu untuk bagi pada keluarga. Kemudian yang terakhir sekali, jangan terlibat dengan perkara-perkara haram. Maka dengan syarat-syarat yang dipenuhi ini menjadikan kerja kita yang bermula pukul 8 pagi, mungkin lebih awal daripada itu, berakhir pada pukul 4 petang, 5 petang, sebagian besar hidup kita habis tempat kerja itu menjadi ibadah di sisi Allah SWT, tuan-tuan. Bahkan kena jalankan peranan menasihati. Bila tanya kepada Syekhuna Dr. Yusuf Qardawi, seorang bekerja dalam perbankan sebagai contohnya, di perbankan ada line tak Islamik, ada counter Islamik. Katalah seorang itu bekerja yang konvensional,
dia masih lagi mendapat rezeki yang halal dengan syarat dia di tempat kerja itu, sebagai contohnya, dia menasihati orang yang nak invest dalam sistem yang konvensional, beritahu pada dia option ada counter syariah, bagi elakkan benda yang haram, terangkan kepada orang. Kalau dia nak buat refinance contohnya, ataupun nak beli kereta HP, maka hendaklah dia ajar orang itu supaya ambil yang Islamik. Maka peluang untuk menjadikan kerja kita ibadah ni terbuka luas dengan syarat kita ada ilmu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan, yang dimaksudkan ibadah ni, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan tafsirnya, dimaksudkan ibadah ni merendahkan diri kepada Allah, pasrah kepadanya, baik secara lahir ataupun batin, dengan penuh keikhlasan. Jadi ini yang merupakan ibadah. Bahkan kata Syekhuna Dr. Ratib Nabulsi pula dalam tafsirnya, bila merujuk kepada ibadah ni, dan ibadah ni merujuk kepada perkara yang wajib. Kata beliau, wal ibadah anu'id li'ada'ina ma nastati'u min quwwatin, adalah persiapan kita untuk mempertahankan diri daripada musuh. Bekerja sebagai tentera merupakan ibadah, bekerja sebagai polis merupakan ibadah. Jangan terlibat dengan benda-benda yang haram, tuan-tuan ni. Cukuplah kita ambil pengajaran daripada apa berlaku, menerobos masuk ke sepadan kita, parti golongan yang tak legal ini, membawa penyakit, membawa kesusahan, merompak rumah orang. Kita janganlah terlibat dengan perkara haram. Biarkan orang masuk ke sepadan kita tanpa tindakan yang sewajarnya, tuan-tuan. Kita jadi tukang collect duit pula. Jadi selamatkan diri kita. Kalau suami kita terlibat kerja demikian, beritahulah mereka, bang, tak ada guna kita ambil benda yang haram bang, nampak banyak tapi tak ada berkat bang. Jadilah kepada suami kita penasihat yang jujur, macam isteri-isteri para sahabat yang terdahulu. Mereka berkata kepada suami mereka tak kala pergi kerja, wahai abang, pergilah kerja cari rezeki yang halal. Kami boleh bersabar menghadapi kelaparan, tapi kami tidak akan dapat bertahan bila dimasukkan ke dalam neraka Allah nanti, kerana makan dari sumber yang haram. Bila makan daripada sumber haram, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Bila seseorang itu makan dari sumber yang haram, maka api neraka lah yang akan melangsaikannya. Api neraka lah akan membakar lemak-lemak yang haram itu sehingga semuanya habis, barulah seorang itu layak masuk ke dalam syurga bagi orang yang beriman. Maka ingatkan suami kita, ingatkan anak kita, ingatkan abang kita, ayah kita yang bekerja, sebagai satu nasihat, jangan terlibat pada perkara-perkara yang haram. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, apabila kita bekerja dengan ikhlas, ia merupakan satu ibadah, kata Dr. Ratib Nabulsi. Apabila anda bekerja sebagai seorang doktor, menunjukkan contoh yang terbaik dengan komitmen, dedication, kesungguhan bekerja, sehingga menimbulkan keyakinan dan kekaguman pada orang bukan Islam. Oh, inilah mentaliti orang Islam bekerja. Kita bukan cerita orang Jepun kat negara Jepun sana, kita orang Islam pun memiliki kualiti seperti itu. Patut kita buat dalam kehidupan, tunjukkan contoh terbaik. Apabila kita mengamalkan prinsip ini dalam kehidupan, tuan-tuan, sebenarnya kita sedang beribadah kepada Allah. Para doktor yang ada, yang mendengar kuliah malam ni, anda memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat pahala di sisi Allah, kerana ibadah ni dia mempunyai mata rantai menyambungkan kita kepada hadara. Jadi ibadah bila dibuat betul-betul, ia merupakan satu mata rantai yang membawa kita kepada ketamadunan sebenarnya. Kerana itu Datuk nenek moyang kita, orang-orang Islam yang terdahulu, tengok tuan di Melaka sebagai contohnya, orang Melaka, bagaimana mereka menguasai ilmu perdagangan. Mereka merupakan tokoh seni bina yang hebat, semuanya dimusnahkan oleh orang kafir ketika menjajah Melaka. Mereka merupakan saudagar-saudagar yang hebat. Daripada mana mereka belajar, tuan-tuan? Belajar daripada ibadah, tuan-tuan. Ketekunan, ketelitian, disiplin, menghormati waktu, menjaga waktu semayang, menjaga waktu buka puasa. Siapa kata orang Islam tak punctual? Siapa kata? Tuan-tuan yang mendengar kuliah saya malam ni, ketika bulan puasa, tuan-tuan berani tak untuk berbuka puasa 5 minit lebih awal? Tak apa, 5 minit je. Boleh pula duduk depan tu 1 minit, duduk pegang air temikai. Duduk pegang, tengok apa balik. Leli tuan-tuan, tengah-tengah malam ni tak makan lagi agaknya. Jadi menepati masa, sifat orang Islam, Datuk Imam tuan-tuan adalah orang yang hebat. Mereka membina tamadun yang payah, kerana mereka mengamalkan ibadah itu diterjemahkan dalam segenap kehidupan mereka, seperti kata Dr. Ratib Nabulsi. Saya baca untuk tuan-tuan apa ini kemukakan kat sini. Al-ibadah hiya amrun fil Quran al-Karim yaqtadi al-wujub. Fal ibadah an nu'id li a'da'ina ma nastati'u min quwwatin wa an nutqin a'malana wa nu'ammir al-ard kama arada Allah azza wa jalla li'annahu ista'marana fiha wa an naf'al amalan salihan wa an nansa' lahu bi kulli ikhlasin wa bi ghayati al-khudu' wal hubb wa tawakkul 'ala Allah wa thiqatu billah
wal mahabba wal wala fa hadhihi al ibadah tadkhul fi kulli saniyatin min yawmika fa in dakhalta baytaka wa atrakta asarir wajhaka fi abnaika wa zawjatika wa mala'ta al bayta sa'adatan fa anta fi ibadatin. Allahu akbar. Hebatnya ayat ni tuan-tuan. Anda bekerja bersungguh-sungguh menghormati waktu adalah anda sedang beribadah kepada Allah. Anda buat dengan tekun, anda sedang beribadah kepada Allah. Anda mengimarahkan dunia sebagai Allah kehendaki, anda beribadah kepada Allah. Anda buat rumah yang anda buat itu tidak membahayakan alam sekitar, tidak mengganggu sistem ekosistem yang ada, tidak mudaratkan orang ramai, tidak mengganggukan sungai. Anda buat pelombongan sekalipun tidak membahayakan alam sekeliling, anda menjaga semua, anda sedang beribadah kepada Allah. Anda pulang ke rumah dengan wajah yang ceria, menggembirakan isi anak-anak, beri kepada mereka apa yang sepatutnya, bila mampu beri mereka hadiah, anda sedang beribadah kepada Allah SWT. Anda menziarahi orang sakit, anda beribadah kepada Allah SWT. Semuanya anda duduk bersama dengan isteri dan anak-anak, bergembira dengan mereka, seronok dengan mereka, menonton filem yang baik-baik, anda beribadah kepada Allah SWT. Masya Allah. Anda berada dalam meeting, anda menghormati waktu dan memendekkan bicara pada benda yang tak penting, anda beribadah kepada Allah SWT. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anda pesan dan ingatkan anak-anak, tunjuk mereka jalan yang betul. Tuan-tuan, saya nak cadangkan tuan-tuan, ni PKP disambung lagi di wilayah Sultan dan juga Kuala Lumpur. Apa salahnya tuan-tuan? Ya, sama-sama kita buat ambil Quran tu, seorang satu bagi kepada anak-anak kita, setiap seorang satu Quran, kemudian tandakan Quran. Setiap hari baca 10 muka surat nak. Ini 26 bulan 10. Daripada muka 1 sampai muka 10, 26 bulan 10 baca. Muka 11 sampai ke 20, 27 bulan 10. Muka 21 hingga 30, tandakan sampai habis Quran tuan-tuan. InsyaAllah menjelang bulan 12 anak tuan-tuan akan khatam Quran tuan-tuan. Kerana kalau satu hari baca 10 muka surat, InsyaAllah dalam masa kurang daripada 3 bulan kita akan khatam Quran tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi kita beri kepada anak kita tanggungjawab. Jangan kata setakat baca Quran ni, dah baca Quran ke belum? Ini tak patut tuan-tuan. Ini bagi bapa yang cemerlang bukan begitu gayanya. Kita ambil satu buku, saya pun kongsi dengan tuan-tuan lah, ajak anak-anak untuk baca buku-buku yang baik. Saya tengok sahabat saya almarhum Ustaz Azman Ahmad Ibnu Ahmad Al-Qurawi, saya jumpa buku beliau. Allahu Akbar. Sahabat baik saya di Jordan tuan, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Allah rahmati beliau. Beliau seorang sastrawan muda, tulis sebuah buku. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni kat DBP. Namanya Insyirah. Insyirah tajuk buku ni. Buku novel ni, cerita tentang anak yang kehilangan ibu kerana penyakit, ditinggal dengan ayah dia, budak perempuan ni seorang yang salihah. Menarik tuan-tuan, bahasanya sangat indah. Saya cerita pada tuan kerana Allah Apa-apa buku yang baiklah kita boleh manfaatkan bagi pada anak kita. Nak bahasa Inggeris kau bagus, bahasa Melayu kau lintang pukang, kau tak malu ke? Kau ni orang Melayu tapi kau tak kerti bercakap bahasa kau. Orang bangsa lain boleh cakap bahasa yang lebih baik, bahasa mereka lebih baik, keputusan peksa bahasa Melayu mereka lebih baik. Kau tak malu ke? Ambil buku ni nak baca, dan ayah nak kau salin laras-laras yang baik. Nanti ayah nak tengok. Bagi pada mereka satu hari 20 muka surat baca, supaya bahasa cantik. Contoh tuan-tuan, jadi kata Dr. Atik Nabulusi, kalau anda buat demikian, tahniah, anda sedang beribadah kepada Allah SWT. Anda sedang tunjuk anak-anak anda, keluarga anda jalan ke syurga Allah SWT. Apabila anda berkata kepada anak-anak anda, mari sini pulangkan kepada ayah handphone dah pukul 10 malam, waktu untuk tidur, supaya bangun awal besok boleh tahajud, sembahyang subuh pada awal waktu. Ini ibadah kepada Allah SWT. Apabila anda memantau apa yang dituntun oleh anak-anak dalam handphone mereka dan juga TV, anda beribadah kepada Allah SWT. Apabila anda buat baik kepada jiran tangga, anda beribadah kepada Allah. Jadi bicara ibadah ni adalah bicara merentas segala benda yang mampu kita fikirkan tuan-tuan. Segenap hidup kita adalah ibadah. Kata Syekhuna Dr. Yusuf Qaradawi bahawa ia merupakan satu konteks yang sangat luas. So jangan pandang ibadah itu hanya pada sembahyang, puasa, zakat, haji. Kalau hanya pada ibadah itu saja tuan-tuan, terbatas kat situ saja, kita beribadah 1/24 jam saja. Katalah satu sembahyang 10 minit, 5 sembahyang boleh 50 minit tuan-tuan. Kalau tambah lagi 10 minit, 60 minit. Kalau itu namanya ibadah, kalau itu sahaja ibadah di sisi Allah, seperti yang difahami oleh golongan secularism, sekular tuan-tuan yang mengatakan bahawa ibadah ni berpisah daripada kehidupan. Ibadah engkau dengan Tuhan, yang lain daripada itu engkau jangan cerita buat ibadah, tak ada kaitan. Ini fahaman sekular yang sangat bahaya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, jadi dalam ayat yang ke-36 ini Allah mengajar kita bertautan hubungan yang kaitannya sangat signifikan dengan ayat yang lalu, iaitu bila kita lihat kaitan ayat ini, Al-Imam Al-Biqai dalam Nazm Durar mengatakan bahawa penekanan terhadap bimbingan ayat yang lalu
cukup banyak nasihat yang dikandung dalam surah ini sejak awal. Semuanya mengarah kepada ketakwaan, keutamaan dan anjuran buat kebaikan dan ancaman bagi orang yang mengabaikannya. Dan ia diakhiri dengan satu petunjuk tentang kehidupan rumah tangga, ditutup pula dengan penutup yang sangat indah, iaitu dua sifat Allah, Al-Alim Al-Khabir. Jadi penutup ini sama maknanya dengan penutup ayat pertama yang memerintahkan takwa kepada Allah SWT. Jadi memang sangat wajar. Nasihat pertama daripada ayat ini, pada awal surah ini, ada dimulakan dengan petunjuk-petunjuk. Kemudian nasihat ini tidak ditujukan kepada orang beriman sahaja, tetapi ayat ini memanggil mereka dengan panggilan sangat lembut. Dan ayat ini, kalau kita lihat yang sedang kita bincangkan, wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kamu dan pasangan kamu. Kalau kita lihat pada ayat yang awal dulu ya, bagaimana Allah mengajarkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu ayat yang mula-mula kita bincangkan pada mukadimah surah An-Nisa yang lalu. Jadi sekarang Allah Taala mengajar menekankan balik semula aspek ibadah ni tadi dan hubungannya dengan hablum minan nas pula. Kerana saya pernah nyatakan kepada tuan-tuan dalam Facebook ni, Allah Taala mengingatkan kita, kalau seseorang itu melakukan maksiat kepada Allah, 70 jenis maksiat pun lebih senang diampunkan Allah berbanding dengan satu kesalahan dia kepada manusia. Kerana kalau buat satu kesalahan manusia, kalau manusia itu tidak ampunkan, tidak langsaikan, tidak lepaskan, ia akan jadi beban di akhirat nanti. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini kata-kata Sufyan As-Sauri memahami konteks hubungan hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi kalau kita berdosa dengan Allah, Allah ampunkan dengan taubat nasuha. Tapi dosa dengan manusia, kesiapan dengan manusia ni jangan main tuan-tuan. Hutang sebagai contohnya. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan, Allah menekankan semula aspek tadi. Selepas penekanan yang awal tentang tuntutan ibadah, sekarang ingatan untuk beribadah balik semula. Dan ibadah ni saya telah jelaskan terdiri daripada dua konteks, iaitu konteks ibadah yang dinamakan ibadah khusus, yang kedua ibadah umum. Dan ibadah ni untuk tuan-tuan, para ulama berijma' mengatakan syarat penerimaan ibadah ni cuma dua benda je tuan-tuan. Yang pertama, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam, yang pertama sekali syarat penerimaannya adalah ikhlas kerana Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Hendaklah ikhlas kepada Allah SWT. Syarat yang kedua, ittiba'un Nabi SAW. Ittiba'u an-Nabi SAW, iaitu mengikuti panduan tata cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dua syarat saja tuan-tuan. Kalau orang itu ikhlas tapi tak ikut Nabi, ia tidak diterima. Kalau orang itu ikut Nabi tak ikhlas pun ditolak oleh Allah. Bukan dua tolak satu, jawapannya satu. Dua tolak satu, jawapannya kosong. Jadi mestilah kita bermujahadah untuk memastikan ibadah yang kita lakukan menepati kedua syarat yang disebut oleh ijma' para ulama itu, ikhlas kerana Allah dan mesti ikut kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi kita SAW. Jadi ibadah ni tuan-tuan, dia bukan sekadar ketaatan dan ketundukan, tapi satu bentuk ketundukan dan ketaatan yang ada rasa kasih sayang, cinta, keagungan wujud dalam hati terhadap yang melimpahkan kepada kita segala nikmat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah sedikit sebanyak huraian dikemukakan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar. Jadi perintah ibadah ni bukan saja ibadah ritual ataupun ibadah mahdah, iaitu ibadah dengan cara, kadar dan waktunya ditetapkan oleh Allah, seperti salat, zakat, puasa dan haji, tapi mencakupi segala aktiviti yang telah saya huraikan tadi, yang hendaklah dilakukan semuanya kerana Allah. Jadi tuan-tuan, ini yang kita belajar dalam surah Al-An'am. Allah menyatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku hanyalah kerana Allah. Daripada bangun pagi sampai kita tidur semula, pastikan semuanya dalam landasan melakukan perkaranya kerana Allah, keikhlasan kerana Allah, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan hadirin yang dikasihi sekalian, setelah merintahkan konteks beribadah kepada Allah, jangan melakukan syirik kepadanya. Kemudian ditekankan sekali lagi yang telah kita bincang surah Isra yang lalu, iaitu kewajipan berlaku baik kepada ibu bapa. Ayat ini kalau tuan-tuan lihat, wabil walidaini ihsana, bahasa Arab menyebut perkataan bapa ada banyak penggunaan dia. Nombor satu, dipanggil walid. Nombor dua, dipanggil abun. Kalau ibu dipanggil ummun ataupun walidatun. Kenapa dalam ayat ini Allah menggunakan wabil walidaini, dua ibu bapa? Jadi para ulama mengatakan perkataan walidaini ni lebih mesra daripada abawaini. Betapa tidak, kerana walidaini di sudut bahasa datang dari perkataan wilada.
Wiladah ni makna itulah bapa yang darah daging kita dan ibu yang melahirkan kita dengan susah payah, mengandung kita, melahir kita, menyusukan kita, melayan kerinah kita, membersihkan kotoran pada badan kita. Maknanya perkataan walidaini itu lebih teliti, lebih mendalam, lebih penuh dengan kasih sayang, lebih signifikan dengan kewajipan mentaati mereka, kerana ia merujuk kepada kesukaran proses kelahiran itu sendiri. Jadi perkataan walidaini merujuk pada wiladah, iaitu melahirkan, lain daripada ubuwah. Kalau ubuwah ni ataupun umumah, iaitu kebapaan ataupun keemakan, bahasa Melayu panggil sama je tuan, bahasa Arab beza. Walid dengan abun. Kalau abun ini mungkin merujuk kepada bapa, mungkin bapa tiri, mungkin pakcik. Itu sebab bila Nabi SAW pergi ke Syria berdagang bersama pakciknya Abu Talib, ditanya oleh padri yang ada di Busra itu bahawa siapa ini? Jawapan Abu Talib, ini anak aku. Jawapannya mustahil, budak ini bapak ni masih hidup. Barulah dia kata, ni aku sebenarnya bapak dia. Orang Arab panggil anak saudara pun, aku merupakan bapak kepada anak saudara aku. Datuk pun dia panggil bapak juga dalam konteks Quran. Tapi bila sebut perkataan walidah ini, dia merujuk pada wilada, iaitu kasih sayang berteraskan kepada gambaran kesukaran, kepayahan si ibu melahirkan anak. Jadi perkataan walid ini dalam konteks ini menyebabkan seseorang yang baca ayat ini merasa tanggungjawab yang tidak akan terpisah di antaranya dengan ibu bapa yang penat-penat melahirkannya. Mereka merupakan asbabul mubashir, merupakan sebab langsung kepada kewujudan di bumi selepas kehendak daripada Allah kelahiran itu berlaku. Jadi saya anggap tuan-tuan faham. Itu sebab dalam konteks Quran kalau menceritakan isi-isi Nabi, ketika Allah turunkan ayat mengatakan daripada surah Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum. Tengok ayat dia, ummahat jamak daripada umun. Dan isteri si Nabi itu merupakan ibu-ibu orang beriman. Kenapa Allah tak sebut dalam ayat itu wa azwajuhu walidatuhum? Kenapa sebut ummahatuhum? Kerana isteri si Nabi bukan wanita yang melahirkan kita, bukan. Tetapi pangkatnya dari sudut keibuan itu memang macam ibu kita. Tapi kita tak boleh berkhaluat dengan mereka, duduk berduaan dengan mereka. Contohnya sahabat pada zaman itu. Walaupun isteri Nabi itu merupakan ibu kepada orang beriman, dipanggil Aisyah, Ummul Mukminin, Khadijah, Ummul Mukminin, semua itu ummahatul mukminin. Tapi Allah menyatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Allah tak kata wa azwajuhu walidatuhum seperti dalam ayat ini. Mengapa? Kerana kalau kita perhatikan tuan-tuan, inilah struktur laras bahasa Arab. Penamaan antara ummahat berbeza daripada walidat, kerana dalam kewajipan mentaati mereka, menghormati mereka, bukan dalam kebolehan bergaul dan duduk berdudukan dengan mereka seperti mana kita duduk dengan ibu kita, ibu kandung kita. Jadi perkataan walidat dengan ummahat berbeza tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Allah, indahnya bahasa kalau kita faham tuan-tuan. Jadi Al-Quran menggunakan perkataan ihsan. Dalam Quran menyatakan perkataan ihsan ni 6 kali digunakan oleh Allah SWT. Jadi kalau belajar perkataan husnun, ia merujuk kepada satu benda yang menggembirakan dan disenangi. Ini namanya husnun hasan. Jadi hasanah digunakan untuk menggambarkan apa yang akan membahagiakan kita di akhirat besok. Sembahyang sunat 2 rakaat itu akan membahagiakan kita di akhirat besok. Baca surah Al-Mulk sebelum tidur dan juga As-Sajdah akan menggembirakan kita di alam barzah besok. Ini bukan hasanah. Jadi demikianlah yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Jadi bila merujuk perkataan ihsan ini, merujuk kepada buatlah satu perkara yang betul-betul menggembirakan ayah ibu dan kamu tidak akan menyesal nanti. Buat yang terbaik. Ada kalangan kita bila ada hubungan dengan kawan bukan main dijaga lagi, tapi dengan ibu letak tepi. Kalau orang telefon, wah bukan main layan lagi, kerana padanya ada dollar and cent. Tapi kalau ibu ayah telefon, dia pula kena keluar dollar and cent, maka dia pun reject call. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Nampaknya malam ni saya tak sempat nak cerita tentang kisah Umar Khattab radhiyallahu anhu tuan-tuan, kerana perkara tersebut berkaitan dengan sifat nifaq yang ada pada golongan munafikun yang telah Allah mulakan menerusi ayat ke-37 ini. Apakah hukuman untuk mereka? Bagaimana Sayyidina Umar begitu tegas bila keputusan dibuat oleh Nabi itu dinafikan oleh si munafik. Munafik itu bersisih dengan Yahudi. Akhirnya Yahudi itu mengajak untuk berjumpa dengan Nabi sebagai qadhi, hakim. Tapi munafik itu berkata kepada Yahudi tersebut, mari jumpa Ka'bul Ashraf. Siapakah Ka'bul Ashraf itu tuan-tuan? Nanti saya akan huraikan dalam malam esok. Sebab malam ni ramai yang kata tak dengar dengan baik. Jadi saya nak cerita pun tersangkut-sangkut agaknya.
izinkan saya untuk sambung pada malam esok. Dan tuan-tuan, malam esok saya nak ajar satu doa pendek saja. Pada hari ini kita melihat banyak gejala berlaku, orang memfitnah Islam dalam Facebook, orang cerita tentang benda-benda buruk dalam WhatsApp, orang bersekongkol dengan orang Yahudi, Nasara untuk menghentak umat Islam, kata-kata yang menghina dan memandang hina kepada para ulama. Apakah kata-kata kita terhadap golongan seperti ini, tuan-tuan? Nak belajar malam ni, pendek je doa ni. Ya, kerana ini juga ada kaitan dengan ayat golongan munafiqun yang akan saya bawa pada malam esok insya-Allah, dan ada lebih kurang 40 sifat nifaq yang Allah bawa dalam Quran. Sangat bahaya, tuan-tuan. Saya akan cerita malam esok insya-Allah, supaya jangan ada satu pun daripada 40 lebih sifat nifaq itu ada pada diri seseorang kita, ia akan beri kesan kepada ibadah kita, tuan-tuan. Jadi orang munafik ini merupakan orang yang Allah ta'yinkan nama mereka dalam Quran sampai menceritakan nama mereka ni dimakrifahkan, sedangkan syaitan pun Allah tak makrifahkan. Nak menunjukkan bahawa betapa dahsyatnya orang munafik ini. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ini berada di neraka yang paling bawah sekali di akhirat. Allah, lebih bawah daripada golongan kafirin, ya, lebih bawah daripada syaitan, ya. Maka kita nak belajar malam esok sifat-sifat nifak jangan ada pada diri seseorang kita, tuan-tuan. Kalau kita jumpa orang munafik ni bercakap dalam Facebook, bercakap dalam WhatsApp yang menyakit hati kita, kita dengar pun darah naik, tuan-tuan. Senang, Nabi ajar kita sebut satu perkataan je, tuan-tuan. Faddallahu fak. Faddallahu fak. Faddallahu faka. Semoga Allah hancurkan mulut kau. Semoga Allah pecahkan mulut kau. Ini, tuan-tuan, ni tuan-tuan rujuk dalam kitab Azkarul Azkar yang saya galak tuan-tuan miliki, kan, pada muka surat ke 35. Nampak ayat ni? Ya. Doa yang ke 75. Faddallahu faka. Semoga Allah Ta'ala hancurkan mulut kau. Kerana ramainya puak munafikun pada hari ini yang merupakan keyboard warrior yang menyerang Islam, mengatakan perkara-perkara buruk kepada orang alim, kata-kata yang tak bertanggungjawab, bersekongkol dengan golongan Yahudi dan juga Nasara. Jadi, tuan-tuan, menghina pemimpin-pemimpin Islam. Ini sifat tak bertanggungjawab. Jadi katakan kepada mereka, faddallahu fak. Semoga Allah hancurkan kamu. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini seperti yang diajar oleh Nabi kita SAW dalam keadaan umat Islam berada memerangi penyakit COVID yang berlaku. Tiba-tiba masih ada golongan yang mengambil kesempatan untuk membawa berbagai-bagai fitnah yang berlaku. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita, anak-anak kita, zuriat kita sekalian orang Islam daripada ujian ini, tuan-tuan. Jadi jangan lupa bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, mudah-mudahan dapat manfaatkan sebaik mungkin untuk memahami kalamullah. Dan yang belum memiliki, saya nasihatkan tuan-tuan untuk memiliki tafsir Munir. Ya, sebagai contohnya tafsir Munir ni, kita bagi hadiah bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, akan dapat buku ensiklopedia nama-nama anak yang menghimpunkan bukan saja nama-nama yang terbaik untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, malahan kisah-kisah para sahabat yang saya ceritakan banyak ada di sini. Macam sahabat yang memperuntukkan di hadapan rumahnya meletak wang sebanyak 80,000. Ingat tak siapa? Ingat tak sahabat yang orang hutang dengan dia 40,000 dinar? Dia jatuh sakit, orang tak datang ziarah dia, dia bimbang. Maka dia telah pun menghalalkan semua hutang itu sampai orang datang ke rumahnya sebab tahu hutang mereka dihalalkan, sampai patah pintu rumahnya, pecah pintu rumahnya. Ramai orang bertandang mendoakan untuknya. Tuan-tuan ingat siapa dia? Ya, saya pernah cerita pada tuan-tuan. Ya, dan sahabat yang diucapkan salam oleh malaikat kepadanya. Ingat tak? Sahabat yang Nabi datang ke rumahnya mengucapkan salam, dia tak menjawab, tapi dijawab perlahan 3 kali. Assalamualaikum. Dia, Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwan wa maghfiratu. Dijawab. Rasulullah pergi. Dia pun keluar. Rasulullah, sebenarnya saya ada dalam rumah. Rasulullah, kenapa kau tak jawab salam? Jawapannya, wahai Rasulullah, saya menjawab perlahan kerana setiap kali Nabi mengucapkan salam doa untuk kami sekeluarga. Siapakah sahabat ni? Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi itu sebabnya kami menghadiahkan buku Kenali Sahabat-sahabat Nabi dalam tajuk buku ensiklopedia nama-nama anak bagi mereka yang memiliki tafsir Munir. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan. InsyaAllah esok saya akan huraikan lebih lanjut sifat-sifat nifak. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada terjerumus dalamnya, dan kisah Sayyidina Umar memenggal kepala si munafik yang berdebah itu, yang sanggup mempertikaikan keputusan Nabi SAW. Dia lebih rida keputusan Ka'abul Ashraf, seorang musuh Allah, sedangkan Yahudi yang ada yang bersisir dengannya itu pun rida dengan keputusan Nabi SAW. InsyaAllah malam esok jangan lupa sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Wah, Abu Syakir dah jawab, Qais bin Sa'ad bin Ubadah,
Jadi tafsir Ibn Katsir boleh guna tak Ustaz? Boleh. Kita guna dua-dua, tafsir Munir dan tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir ni merupakan tafsir Ibn Maksur, tafsir Munir merupakan tafsir yang kaya dengan bahasan-bahasan semasa, kerana almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, pengarang tafsir Munir ini pernah hidup kurun ke-20, maka tulisannya sangat serasi dengan perkembangan zaman kita. Itu bezanya. Imam Ibn Katsir hidup 800 tahun lalu, maka bicaranya sangat khusus kepada Quran dan juga hadis, tafsir Ibn Maksur. Kedua-duanya melengkapkan hidup kita ke arah memahami kalamullah, sehingga kita insya-Allah menjadi Quran yang berjalan di muka bumi. Sekian tuan-tuan, terima kasih kerana kehadiran tuan-tuan. Sama-sama kita menamatkan kuliah pada malam ni dengan doa, moga-moga Allah memberkati kita, beri kesihatan kepada kita, memberi keselamatan kepada pemimpin-pemimpin kita, pemimpin umat Islam dan sekalian orang yang ada di negara kita khususnya, dan umat Islam di dunia, amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan lupa tuan-tuan, kenang kami dalam doa tuan-tuan. Terima kasih atas doa tuan-tuan. Alhamdulillah ayahanda saya discharge pada malam ni. Terima kasih tuan-tuan atas doa tuan-tuan. Jangan lupa kenang kami dalam doa tuan-tuan. Doa para salihin dan salihat macam tuan-tuan amat kami tagih. Sekian, jumpa lagi malam esok insya-Allah. Jangan lupa share kepada semua orang yang kita kenal. Moga-moga adanya padanya sedekah berbentuk ilmu yang dimanfaatkan, jariah yang berterusan untuk setiap kita. Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Abdullah, Nurizan, Izam, Miza Akmal, Lid Saad, Nur Iman, Nuriza Idrus, Fida Rauf, Taufan, Hanani Ruzman, Syarizal, Farida Karmani, Yati Tik, Khairul Bariyah, Arpa Kaus, Abdul Hamid Abdullah dan Janila Ismail, Rahiza Abdul Rahim. Terima kasih ya. Saya doakan tuan-tuan dalam saya tinggalkan tuan-tuan bawa penjagaan Allah dan bawa kasih sayangnya, dan saya doakan setiap kita mendapat keberkatan, kebaikan, kesihatan, keafiatan insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga berguguran, Aminah, Muhammad Zainuddin, Umi Kalsum, terima kasih semua. Maaf tak mampu nak sebut semua nama. Wahira, Ahmad Fuad, Nur Azia Sulaiman, Cikgu Yusof, Ruqyah Dahlan. Terima kasih semua yang hadir. Azan dan Darus jangan lupa malam esok, tolong sampaikan kepada tuan-tuan kita lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.